Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Musi Majlis Al-Fadhil Ustaz Syarkawi, seterusnya yang berusaha, mereka yang bertungkus lumus untuk menjayakan majlis pada malam ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperti yang kau nak pegang yang tu, Ustaz? Kau nak pegang yang tu? Nak pegang yang tu kah? Ha, mikrofon. Pegang. Seperti seperti yang dimaklumkan oleh Fadhil Ustaz sebentar tadi. Jadi tajuk ceramah pada malam ni akan saya ringkaskan, dan saya akan membawa diri saya dan tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu dan ayah-ayah semua, kita menziarahi dan menelusuri suatu tempat yang walaupun tempat itu belum ada sehinggalah saat saya bercakap pada malam ini, akan tetapi kita semua akan berada di tempat itu, iaitulah satu padang yang luas, bahkan satu bumi yang luas yang akan dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebutkan sebagai bumi mahsyar. Tuan-tuan perhati keliling sekarang ni, kita tengok ada tanah, ada kedai, ada speaker, ada rumput, ada pokok dan sebagainya. Semua yang kita tengok ini pada satu hari akan kita tinggalkan. Ketika mana Allah mengarahkan malaikat Israfil alaihi salam untuk tiupkan sangkakala yang pertama, maka ketika itu akan berlakulah kiamat. Dan kiamat hanya akan disaksikan oleh orang yang kafir dan bukan Islam sahaja. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, janganlah mohon kepada Allah untuk melihat dan menyaksikan kiamat, kerana kiamat hanya akan dilihat dan disaksikan oleh mereka-mereka yang kafir, oleh mereka-mereka yang tidak ada di dalam dirinya walaupun seberat pasir harga iman di dalam hatinya.
apabila Allah arahkan malaikat Israfil alaihi salam, satu orang malaikat yang tugasnya hanyalah dua sahaja. Yang pertama, malaikat Israfil ini tugasnya untuk tiup sangkakala 2 kali. Kemudian tugas kedua malaikat Israfil ialah untuk menanggung arash Ar-Rahman. Tuan-tuan selalu dengar arash Ar-Rahman, kita selalu dengar sirat, kita selalu dengar wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kerusi Allah itu memenuhi bumi dan langit. Kita selalu dengar mahsyar, kita selalu dengar tentang malaikatullah, kita selalu mendengar bahawasanya ada mizan yang akan menimbangkan amalan baik dan jahat yang kita lakukan. Kita selalu mendengar bahawasanya ada syurga, kita selalu mendengar bahawasanya ada neraka. Kita selalu mendengar bahawasanya ada telaga Nabi SAW. Bahkan antara nama yang paling banyak kita dengar adalah seorang manusia yang disayangi oleh Allah, yang namanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kesemua yang saya senaraikan sebentar tadi, mahu ataupun tidak, redha ataupun terpaksa, Islam ataupun tidak Islam, kita akan melihat suatu hari nanti Arsyur Rahman. Kita akan melihat suatu hari nanti Kursiyur Rahman. Kita akan melihat suatu hari nanti Malaikatur Rahman. Kita akan melihat suatu hari nanti mizan yang menimbang amalan kita. Dan kesemua perkara-perkara itu yang selama ini ghaib, hanya didengari di telinga kita, kita akan tengok dengan mata kepala kita sendiri. Tengok depan-depan tuan. Hak duk teringin tengok hantu, ligan hantu betapa di gua tunggu hantu. Padang mahsyar esok tak larat tengok hantu. Bukan kata hantu, setan, segala jenis jin akan berdiri di atas padang mahsyar. Kadang-kala bersebelah menyebelah pula dengan manusia yang berdiri. Bila Allah arahkan malaikat Israfil alaihi salam untuk tiupkan sangkakala, maka malaikat Israfil akan tiupkan sangkakala. Kalau tuan-tuan tanya, sekarang ni malaikat Jibril sedang lakukan apa? Maka saya tak ada jawapan. Tapi kalau tuan-tuan tanya, sekarang ni malaikat Israfil sedang lakukan apa? Ni, kita duk dengar ceramah, tuan-tuan duk di bawah, saya sedang bercakap. Lah ni yang ni kita buat. Kalau tanya apa yang malaikat Israfil, salah seorang daripada malaikat 10 yang paling kanan, pernah diceritakan oleh Nabi SAW ketika mana Sayyidatuna Aisyah mengajak Nabi SAW pada tengah malam untuk Nabi beristirahat, yang mana ketika itu Nabi sedang bangun mendirikan salat. Rakaat Nabi lama, i'tidal Nabi lama, sujud Nabi lama. Nabi menangis teresak-esak di dalam doa dan munajatnya kepada Allah. Lalu kata Sayyidatuna Aisyah, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampunkan dosa kamu yang akan datang dan dosa kamu yang telah lalu? Kalau Allah dah ampun dosa yang akan datang dan yang telah lalu, ya Rasulullah,
kenapa Rasulullah masih berdiri lama untuk sujud dan salat, menghadap dan mengadu kemunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun menjawab kepada Sayyidatuna Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, salahkah kalau aku jadi seorang hamba abdi yang pandai bersyukur? Pada malam yang lainnya, Sayyidatuna Aisyah sekali lagi mengajak Nabi, ya Rasulullah, mailah rehat, lama sangat berdiri, siang dah sibuk dengan pentadbiran dan hal urusan umat Islam. Malam pula Nabi berdiri lama menghadap Allah Azza wa Jal. Ya Rasulullah, datanglah untuk berehat dan lelapkan mata sebentar. Lalu Nabi SAW pun menjawab kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyatu, an'imi binaumik. Wahai Aisyah, bersenanglah kamu dengan tidur kamu. Sesungguhnya aku pernah melihat Israfil alaihi salam dalam keadaan telah pun berdiri, menanggung sangkakala yang besar. Sangkakala itu telah pun diletakkan di mulutnya, wahai Aisyah. Beratnya Israfil menanggung sangkakala itu, sehingga kan kaki kanannya di hadapan, kaki kirinya di belakang, dan mukanya mendongakkan ke langit. Ainahu kal kaukabainid durriyain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua-dua biji mata Israfil alaihi salam sebesar dua bintang yang tidak dikelipkan, kerana takut ketika mana Israfil mengelipkan matanya akan datang arahan daripada Allah, wahai Israfil, tiupkan sangkakala. Semenjak Israfil alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tugasan pertama yang akan dilakukan oleh Israfil. Ketika mana Israfil alaihi salam meniupkan sangkakala yang pertama, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ard illa man syaa Allah. Semua yang bernyawa akan berguguran mati. Yang bernyawa akan mati bukan yang bernyawa di atas muka bumi Allah sahaja. Yang ada di bawah bumi yang bernyawa akan mati. Hidupan yang ada di atas bumi yang bernyawa akan mati. Hidupan yang berada di udara yang bernyawa akan mati. Hidupan yang berada di langit daripada langit 1 hingga ke langit ke-7, apabila mendengar tiupan sangkakala itu, kesemuanya akan mati. Iaitulah yang paling kita jarang sebut, para malaikatullah yang berada tempat tinggal mereka di langit-langit 1 hingga langit yang ke-7. Ramai tak yang mati tuan? Bila tiup sangkala, ramai. Bilangan malaikat dengan bilangan kita, siapa ramai? Malaikat lagi. Bilangan malaikat jauh lebih ramai. Israfil tiup sangkakala sekali saja, ramai orang kita duk ingat bila tiup sangkakala ni siapa mati? Orang mati. Bukan. Orang matilah, orang mati. Jin kesemuanya akan mati. Binatang kesemuanya akan mati. 3. Nombor 4 pun orang jarang sedang juga yang akan mati dengan tiupan sangkakala Israfil yang pertama ialah syaitan yang selama ini menenggelamkan anak Adam di dalam hawa nafsu mereka dan tipu daya dunia. Kesemuanya akan mati. Syaitan-syaitan yang lebih ramai daripada bilangan manusia keseluruhannya, termasuklah ketua mereka yang nombor pertama, iaitulah Iblis laknatullahi alaih, juga akan mati. Suasana dia macam mana tuan?
Dalam Quran, siapa rajin baca Quran, rajin ngaji tafsir Quran, paling banyak bercakap tentang suasana kiamat dan juga suasana akhirat di padang mahsyar ialah juzuk 30. Walaupun ada beratus-ratus ayat yang bercakap tentang kegerunan, kengerian, suasana yang tidak menentu, kecelaruan, manusia berlari lintang pukang, jin berlari lintang pukang, binatang-binatang berlari lintang pukang, ibu-ibu yang mengandung melahirkan anak, binatang-binatang yang bunting turut menggugurkan janin-janin mereka. Banyak cerita ayat Quran. Tonton tengok satu surah pun cukup dah nak tahu kiamat ni besar ke tak besar, gerun ke tak gerun. Manusia kacau bilau ke tak kacau bilau, tengok dalam Quran, cari satu surah pun jadilah. Tak payah satu surah, baca satu ayat surah At-Takwir. Allah sebut, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Itu semua tu pasal kiamat. Tak payah baca sampai habis. Tengok ayat pertama bila Allah sebut idza asy-syamsu kuwirat, apabila matahari itu kami hilangkan cahayanya. Tentang kalut tak? Tak ada cahaya matahari. Tak ada cahaya matahari, bukannya TMB potong elektrik bahagian Krian ni selama seminggu. Kalau tak ada elektrik selama sebulan dalam satu parlimen, dalam satu daerah, semua orang dalam daerah tu susah, sekolah susah, hospital susah, kelang susah, orang-orang di rumah pun susah. Yang tu tak ada elektrik. Allah cerita suasana kiamat dalam keadaan duk siang elok-elok, tak ada siapa pun kena pasang lampu siang-siang hari. Tengah jalan di market, di sekolah, tiba-tiba matahari padam. Kalut tak orang? Kalut. Kalut tuan-tuan, dia jadi gelap-gelap gelita. Dia jadi gelap-gelap yang gelita, gelap yang tidak ada cahaya. Di tengah-tengah padang vocational Krian ni, kalau kita tutup lampu tuan-tuan, lepas 10 minit tuan-tuan boleh nampak. Kalau kita padam lampu elektrik semua kawasan ni 1 km persegi, lepas 10 minit lagi dia jadi nampak sikit-sikit. Akan tetapi apabila malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, wa nufikha fis sur, maka hari yang asalnya siang itu akan menjadi gelap gulita. Yang bawa kereta, yang bawa motor, yang jalan, yang kapal terbang, kesemuanya akan jadi dalam keadaan yang kacau bilau. Kacau. Tuan-tuan, yang tu baru hurai satu ayat. Baru baca satu ayat, tak baca 20 surah lagi yang bercakap tentang kiamat. Sebab tu manusia apabila banyak peringatannya, maka akan kurang maksiat dan juga perkara tak elok yang akan dilakukan. Maka manusia kena banyak dan memperbanyakkan peringatan tentang kiamat. Kemudian bila tiup sangkakala, wa idzan nujumun kadarat, kata Allah ayat yang kedua di dalam surah At-Takwir, siapa-siapa orang-orang kafir yang melihat suasana kiamat itu, mereka akan melihat bagaimana bintang-bintang digugurkan oleh Allah. Wa idzal jibalu suyirat, apabila ditiupkan sangkakala yang pertama, kata Allah di dalam Al-Quran, kalian akan melihat bukit-bukit dan gunung ganang akan berjalan seperti mana debu-debu yang diterbangkan angin.
Tuan-tuan tengok, kalau di Kedah ada Gunung Jerai, kemudian kita di belah utara ni, Kelantan sikit, ada Banjaran Titiwangsa. Kalau tuan-tuan tengok Banjaran Titiwangsa ataupun Gunung Jerai ni tuan-tuan, Allah nak tunjuk kat kita salah satu daripada dua gunung besar ini, kalau meletup depan kita, berjalan di depan kita, disebabkan hancur seperti mana debu yang berterbangan, yang tu pun akan membuatkan manusia sudah cukup kalut. Apatah lagi bila Tuhan sebut dengan tiupan sangkakala pertama, bukan satu gunung yang akan berterbangan, tetapi seluruh gunung dan bukit bukau yang ada di atas muka bumi Allah akan berterbangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa suasana itu, orang yang sedang meneguk air akan berhenti meneguk airnya. Betapa suasana kiamat itu, orang yang sedang mandi akan berhenti mengangkat ceboknya. Betapa suasana kiamat itu akan membuatkan seorang tukang rumah meletakkan satu bata yang ingin dihabiskannya. Betapa suasana kiamat itu akan membuatkan seorang pemandu teksi meninggalkan keretanya. Ni tengok keliling, dengan cahaya matahari hilang, bintang berguguran, bukit bukau, gunung ganang jadi macam debu, bergerak ke kanan ke kiri, hancur. Tiga tu cukup dah. Manusia dah tidak lagi mempedulikan hal orang lain. Setiap orang, setiap ayah dan ibu, setiap abang dan kakak akan melarikan diri masing-masing. Allahu Akbar. Jemaah tuan, dah habis dah tuan-tuan, dah kiamat, semua selesai. Semua benda bernyawa tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, mati. Tuan-tuan jangan sebutlah siapa pun dalam dunia ni, manusia mana pun, apa pun jawatan dia, manusia lama kah, manusia baru kah, zaman Nabi Adam kah, zaman Nabi Musa kah, zaman Nabi Muhammad kah, semua mati. Selain daripada manusia yang akan mati dengan tiupan sangkakala pertamanya manusia, keduanya jin, ketiganya syaitan dan iblis, keempatnya binatang, kelimanya malaikah. Ketika itu tidak akan ada satu pun nyawa. Tuan-tuan bayang tengok dulu ketika mana Allah sebelum menciptakan kesemua yang saya sebut tadi. Bayang lah, sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang saya sebutkan tadi, tidak ada jin, tidak ada binatang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada manusia, tidak ada syaitan, tidak ada iblis, tidak ada malaikat, tidak ada bumi, tidak ada bintang, tidak ada sungai, tidak ada syurga, tidak ada neraka. Ketika itu hanya Allah di dalam wujud ini. Dan akan sampai satu ketika nanti, selepas ditiupkan sangkakala, yang bernyawa hanya yang ada di atas alam dan wujud ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ketika itu Allah akan tanya di dalam wujud ini satu soalan yang Allah sebut dalam surah Ghafir ayat 16. Kadang-kadang kita baca, kita tak perasan, dan banyak kadangnya tak baca pun. Allah cerita dah, ketika mana aku berseorangan, aku akan bertanyakan kepada wujud ini, limanil mulkul yaum. Hei semua kehidupan, hei semua makhluk, silakan bercakap, limanil mulkul yaum. Hari ini kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Tentu sekali tidak akan ada yang menjawab. Pasal tak ada orang menyawa, tak ada makhluk bernyawa. Tidak ada yang bernyawa yang boleh menjawab. Tidak ada pemimpin yang paling berkuasa yang boleh menjawab. Tidak ada manusia yang paling pernah masyhur di dalam alam ini yang boleh menjawab. Tidak akan ada manusia yang paling kaya yang boleh menjawab. Lalu Allah pun menjawab persoalannya sendiri. Kata Allah, lillahil wahidil qahhar.
Hari ini kekuasaan milik Allah Al-Wahid, Allah yang Esa, Al-Qahhar, Allah yang Maha Perkasa. Kita ada apa tuan waktu tu? Ada apa? Sebelum Allah mengarahkan Israfil untuk tiup sangkakala yang kedua, ni saya nak bawa tuan-tuan kita berjalan sikit. Lagi kita pergi mahsyar. Mahsyar cerita dia lagi panjang. Ni saya nak cerita hak malam ni dengan inayah, insya-Allah, inayah Allah, benda-benda yang Allah sebut dalam Quran tapi kita tak berapa faham tafsiran dia. Daripada tiupan sangkakala yang pertama sehinggalah tiupan sangkakala yang kedua, sebelum Allah arahkan malaikat Israfil tiup sangkakala kedua ni, dalam satu riwayat kata sekali dengan Israfil dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa hidup. Pendapat yang kedua, apa yang berlaku di antara sangkakala pertama dan kedua? Saya ringkaskan, kita nak pergi mahsyar, cepat sikit. Di antara sangkakala yang pertama dan sangkakala yang kedua berlaku dua benda yang Allah sebut dalam Quran. Yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini dalil pertama. Yauma natwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kami, kata Allah, terjemahan ya, kami, kata Allah, di antara sangkakala pertama dan sangkakala kedua itu kami akan menggulung langit-langit. Bukan langit-langit lah mulut ni, langit-langit di atas. Tadi kiamat. Kiamat ni apa semua dah berguguran, hancur, berkecai apa semua. Langit-langit yang di atas sebanyak 7 lapis itu akan digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan nak tahu betapa luasnya langit 1 sehingga langit 7, tuan-tuan tengok dalam YouTube pun banyak. Disediakan video-video untuk kita faham betapa luasnya langit ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baru langit yang pertama, bumi ini hanyalah seperti satu debu daripada debu-debu yang ada di lautan angkasa lepas. Kalau ditanya berapakah bilangan bintang yang ada di langit yang pertama, mereka akan menjawab bilangan bintang yang ada di langit pertama lebih banyak daripada bilangan butiran pasir pada 7 lautan dunia. Masya Allah, betapa luasnya langit yang kesemua bintang-bintang itu diapungkan oleh Allah. Langit 1 hingga langit 7 inilah yang akan Allah gulung. Tuhan gulung. Mana dalil Ustaz? Ni surah Anbiya ayat 104. Kami akan gulung langit-langit itu. Kita tertanya-tanya, gulung macam mana Ustaz? Allah jawab dalam Quran, katayyis sijilli lil kutub, seperti mana kalian menggulung lembaran-lembaran kertas. Langit 1 digulung, langit 2 digulung, langit 3 sehinggalah langit 7 digulung, maka tidak ada lagi langit kosong. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebut proses penggulungan itu. Tadi ayat Quran, lepas tu Nabi cerita pula. Nabi kata proses itu
di antara tiupan sangkakala 1 nak pi ke sangkakala 7 mengambil masa selama 40 tahun. Semua jin tak ada, semua manusia tak ada, semua binatang tak ada, semua malaikat tak ada waktu 40 tahun tu. Subhanallah. Pi mana ustaz? Bukan pi mana, semua mati. Maka dalam tempoh 40 tahun sebelum ditiupkan sangkakala kedua, berlaku satu lagi peristiwa yang besar yang saya akan sebut pada malam ini secara ringkas, iaitulah, kalau tuan-tuan tanya, ustaz, syurga ada tak lagi? Tuan-tuan, saya nak tanya, syurga ada ke belum? Ada tak? Ni malam saya duk cakap ni tuan-tuan, lah ni sampai ke saat malam ini syurga telah pun disiapkan oleh Allah. Neraka telah pun disiapkan oleh Allah. Titi sirat telah pun disiapkan oleh Allah. Penimbang amalan manusia telah pun disiapkan oleh Allah. Arsyur Rahman telah pun disiapkan oleh Allah. Ada satu benda yang kita kena yakin, kena percaya. Benda tu ialah salah satu daripada tajuk ceramah malam ni. Walaupun dia benda di antara perkara ghaib, akan tetapi ia belum diciptakan. Namanya ialah padang ataupun negara mahsyar. Sebelum saya teruskan ceramah, kita lancarkan kutipan derma. Dan orang yang duduk belah sana boleh pergi hujung sana, masih luas. Biar orang lelaki duduk di sebelah kiri saya, muslimin boleh duduk di sebelah kiri saya, luas lagi sana. Muslimat di sebelah sini tak apa, tetap di sini. Kita akan lancarkan kutipan derma untuk, bukan sekolah saya, untuk pergerakan aktiviti dakwah dan Islam yang akan dilaksanakan di kawasan tuan-tuan ni. Semua program-program ceramah selepas ni, program kuliah, forum perdana yang telah pun diaturkan, insya-Allah akan datang, semua akan menggunakan kutipan ini, insya-Allah. Saya sambung. Tuan-tuan muslimin, ibu-ibu yang dirahmati Allah, rupa-rupanya satu benda yang tidak ataupun belum diciptakan oleh Allah, namanya negeri ataupun negara mahsyar. Tuan-tuan nak tahu negara mahsyar ni ada berapa negara, ada berapa warga negara dalam tu? Kita nak tahu mahsyar, negara mahsyar ini macam mana bentuk negaranya. Kita nak tahu negara mahsyar ni ustaz, berapa lama kita akan duduk di negara mahsyar. Kita nak tahu negara mahsyar ni ustaz, pembahagian tanah dia macam mana. Kita nak tahu pembahagian kehidupan di mahsyar ni ustaz, masing-masing masih ada jawatan macam di dunia ke? Jawapannya ialah tuan-tuan yang dirahmati Allah, selepas malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, sebelum ditiupkan sangkakala yang kedua, dalam tempoh 40 tahun seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, negara mahsyar akan dibuat dan juga dibentuk oleh Allah tabaraka wa taala. Apabila para sahabat bertanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mahsyar ni macam mana?" Nabi pun menjawab dengan panjang lebar, mahsyar ini ialah satu kawasan yang maha luas. Mahsyar ini akan menempatkan semua makhluk yang pernah bernyawa. Tuan-tuan bayang tengok, kalau Tuhan tempatkan di negara mahsyar itu, di atas padang mahsyar, negara mahsyar yang panjang dan luas sejauh mata memandang, yang kalau kita tengok ke hujung ni, kita tak nampak tang mana penghujung dia.
Walaupun dia bukan bulat, dia bukan segitiga, tetapi dia satu kawasan yang datar. Akan tetapi disebabkan banyaknya makhluk di atas padang mahsyar itu, tuan-tuan bayang orang saja hari ni, manusia yang hidup hari ni sampai tahun 2016 ni adalah sekitar 7 bilion manusia. Tuan-tuan, yang tu baru 2016, belum lagi tahun kurun 19, belum lagi kurun ke-18, belum lagi kurun ke-17. Allahu Akbar. Kalaulah hari ini kita diarahkan oleh Allah 7 bilion orang berdiri di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Malaysia ni kita berdiri pun tak cukup 7 bilion. La ilaha illallah. Tuan-tuan mesti terfikir-fikir, ustaz, kami berdiri di Padang Arafah 1 juta pun ramai yang mati, ustaz. Yang sakit tak ada nusung pi hospital, yang jatuh rebah lelah tengah-tengah orang duk bersesak di Padang Arafah tak ada nangkat, orang lain pijak. Yang tu baru 2 juta. Kalau berdiri 7 bilion, berapa ramai orang akan mati setiap minit yang berlalu di atas padang mahsyar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang berdiri di padang mahsyar bukan 7 bilion. 7 bilion itu baru manusia yang hidup 2016. Belum lagi yang kurun 19. Tuan-tuan akan kata kurun 15, 14, belum lagi 13, 12, sampailah kurun pertama. Habis tak kurun pertama? Bukan habis. Kurun pertama tu baru sampai kepada Nabi Isa alaihi salam, dan sebelum Nabi Isa ada lagi ratusan ribu nabi lain. Ratus ribu nabi, tuan-tuan. Nabi ada 124 ribu orang nabi. Rasul ada 313. Yang tuan-tuan duk kira kurun 18, 17, 16, 15, 14 sampai 1. Tuan-tuan ingat yang tu Nabi Adam. Kurun 1 tu bukan Nabi Adam, baru Nabi Isa. Bayangkan tuan-tuan, berapa ribu bilion manusia yang akan berdiri di padang mahsyar. Sekali lagi kita lancarkan derma karung color hijau. Mana dia, saya tak nampak pun siapa mangkit ni. Duk nampak Doraemon yang belakang tu. Main Doraemon lah. Derma tak nampak pun, mana karung hijau tak berjalan. Ni kawasan depan tak ada air, kawasan depan. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita kalau berdiri, tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu semenanjung ni, satu semenanjung Malaysia ni berdiri 7 bilion saja. Hak hidup 2016, itu pun sudah sesak berdiri saja. La ilaha illallah. Luasnya mahsyar yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah belum mahsyar, tuan-tuan? Belum. Bagi dalil si ustaz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari itu kata Allah, kami akan rabah bumi ini, ghairal ard, menjadi bumi lain. Wa barazu lillah, semua akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita dengar ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Satu hari bila berdiri di padang mahsyar, yang Islam pun percaya, yang tak Islam pun percaya. Yang iman sikit-sikit pun percaya, yang iman banyak pun akan percaya bahwasanya ya Allah, kami telah pun beriman dan yakin bahawa mahsyar itu bukan sahaja manusia yang berdiri di atasnya. Tuan-tuan jangan lupa, tuan-tuan, atas padang mahsyar ni ada 5 makhluk. Saya sebut kat tuan-tuan sekali lagi, di atas padang mahsyar yang lebih luas daripada muka bumi ni ada 5 makhluk bernyawa yang akan berhimpun di suatu tempat.
dan itulah tempat perhimpunan makhluk yang paling besar. Itulah kali pertama kita berhimpun dan itulah kali terakhir. Kerana padang mahsyar hanya akan digunakan sekali saja oleh kita semua. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tengok mahsyar satu hari nanti, itulah kali pertama kita tengok mahsyar dan itulah kali terakhir kita melihat mahsyar. Sebab selepas itu saya dan kita semua sama ada akan dianugerahkan oleh Allah sebagai ahli syurga, insya-Allah, ataupun akan dihinakan oleh Allah sebagai ahli neraka. Maka hilanglah mahsyar, tiada lagi bumi, tiada lagi mahsyar, tak ada lagi Malaysia, tak ada lagi Amerika Syarikat, tak ada lagi bulan bintang. Semua orang sama ada syurga ataupun neraka. Tidak ada negeri dan negara yang ketiga. Warga negara pertama nama mereka warga negara syurga, dan yang keduanya nama mereka warga negara neraka. Betul. Lo tak apalah, banyak boleh pilih. Tak mau duduk Penang, pergi duduk Perak. Tak mau duduk Perak, duduk Kedah. Tak mau duduk Kedah, pergi duduk Johor. Tak mau pergi duduk Australia. Kita ada ribuan pilihan. Tuan-tuan, lepas Allah siapkan mahsyar ni, kita tak, nak pergi nak sampai mahsyar ni, daripada tadi tak sampai lagi. Bila Allah siapkan mahsyar, Allah pun hidupkan kembali Israfil, ataupun Allah mengarahkan Israfil yang sedia kala menunggu itu, yang sedia ada tunggu itu, Allah pun arah, wahai Israfil, tiupkan sangkakala yang kedua. Allah sebut dalam Quran, thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, dan mereka pun bangun dengan tiba-tiba. Tuan-tuan tahu saya bangun macam ni, gitu. Manusia yang duduk di dalam alam kubur bangun terpacak tiba-tiba. Iklan lagi. Yang kutip derma, bawa mai belakang pentas, jangan bawa balik, kira ramai-ramai. Bawa balik, tak ada ceramah dah lepas ni. Bawa mai belakang pentas, kira di sini tak apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ni nak pergi mahsyar ni. Allahu Akbar. Allah arah malaikat Israfil, Tuhan cerita dalam Quran. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Semua makhluk pun berdiri dengan tiba-tiba, terkejut berdiri. Bukan orang zaman ni saja berdiri, sejak daripada zaman Nabi Adam. Ustaz, Nabi Adam pun berdiri juga. Bukan Nabi Adam saja, semua Rasul akan berdiri. Allahu Akbar. Semua Rasul berdiri, semua manusia berdiri. Berdiri, tuan-tuan. Berdiri nak buat apa, Ustaz? فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, pakat bangun mangkit dengan tiba-tiba melihat ke kanan dan ke kiri, memandang ke depan dan ke belakang. Lantas orang-orang yang bukan Islam di kalangan mereka yang berdiri dengan tiupan itu berkata, Ya wailana man ba'athana min marqadina. Surah Yasin kan? Ya wailana, celakalah kita, celakalah kita. Man ba'athana min marqadina, siapa yang bangunkan kami ini? Lalu dijawab oleh seorang Muslim yang dibangkitkan juga, yang ada di sebelahnya. Macam mana ayat surah Yasin tu? Ada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Dia kata, Hei si kafir,
Hai si Islam yang mati dalam keadaan dosa kamu banyak, wahai si Islam yang mati dulu tak pergi mengaji, inilah hari mahsyar. Ya abang, inilah yang dijanjikan oleh Allah. Wa sadaqal mursalun, benarlah apa hak Nabi duk cerita dulu ni di dunia. Walaupun kita tak sempat hidup dengan Rasulullah, kita dengar selalu ulama baca dekat kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, mahsyar itu adalah satu negeri yang datarannya luas. Apabila kalian lihat ke belakang, kalian akan melihat makhluk yang banyak, tetapi negeri itu tidak ada lagi rumput. Tengok ini mahsyar. Tidak ada lagi pohon, tidak ada lagi jambatan, tidak ada lagi binaan, tidak ada lagi rumah, tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi pulau, tidak ada lagi bukit, tidak ada sungai, tiada laut, tiada pasir. Hanya tanah yang luas. Insaflah wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tuan, tanah luas. Kita pun berdiri keluar daripada kubur apa semua tak sah ni. Nabi kata manusia, makhluk pertama yang berdiri ketika itu ialah Nabi Yukum hadza, Nabi kalian, iaitu Nabi Muhammad. Manusia dan makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Rasulullah. Nabi beritahu, Nabi kata, aku mendapati aku adalah orang pertama yang bangkit. Nabi tengok bangkit. Ketika itu Abu Bakar bangun daripada sebelah kanan Rasulullah. Umar radhiyallahu anhu bangun daripada sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun melihat ke atas. Langit tak ada tadi kita cerita. Nabi kata, aku tengok ke atas, aku nampak Musa alaihi salam munbatihan tahtal arsh akhidhan biqawaimih. Nabi Musa duduk bawah arasy, tersembang dan tengah bangun, sedang bangun, ketika mana Rasulullah telah pun berdiri secara sempurna, kerana Rasulullah lah, dialah penghulu kepada semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Kita kan, saya dan kita semua ketika itu juga akan bangun. Ni yang dengar ceramah ini pada malam ini, kesemua maklumat ini akan kita jadikan panduan, kita dengar, kita ingat. Nanti bila bangkit tuan-tuan, kita tahu kita bangkit ni bangkit daripada mana, siapa yang bangkitkan kita, ke mana kita nak pergi, apa nak jadi lepas ni. Kita semua dah pernah dengar dah dulu. Alhamdulillah kami pergi kuliah dulu, alhamdulillah malam-malam kami ambil masa kami pergi mengaji. Kami tahu hari ini dinamakan sebagai hari perhitungan, Yaumul Hisab. Manusia ketika itu, jin ketika itu akan dihitung amalan kebaikan dan keburukan mereka di sisi Allah. Kita pun bangkit. Tuan-tuan tahu, bukan saja manusia semua bangkit, tak tahu berapa bilion, berapa ribu bilion manusia. 2016 ada 7 bilion, campur hak dulu kala daripada zaman Nabi Adam tu berapa ribu bilion manusia. Wallahu a'lam. Pakat bangkit apa semua. Sahabat tanya, ila aina ya Rasulullah, nak pi mana ya pesuruh Allah? Bila kami bangkit selepas ditiupkan sangkakala yang kedua, Nabi kata, ila ardil mahsyar, menuju ke padang mahsyar. Semua orang akan berjalan ke padang mahsyar. Ada 3 cara manusia akan pergi ke padang mahsyar. Tidak ada cara yang keempat. Dia mulia ke, dia tak mulia ke, ada 3 cara kata Nabi di dalam satu hadis yang sahih. Nabi kata, sinfun musyah, sinfun rukbana, wa sinfun yamshuna ala wujuhihim.
Kumpulan pertama pergi ke padang mahsyar, sampai ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan kaki ke padang mahsyar. Betapa jauhnya mahsyar. Nabi SAW sebut dalam keadaan majoriti manusia bangkit daripada kubur mereka. Wahai Aisyah, hufatan araya ghurla, tidak berselipar, tidak berpakaian, dan tidak bersunat. Itulah keadaan majoriti manusia. Sayyidatuna Aisyah meletakkan tangannya di atas kepala dalam keadaan yang malu, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya kebanyakan manusia ketika itu tidak berpakaian, tidakkah lelaki-lelaki akan melihat aurat manusia, aurat wanita? Awayara ar-rajulu awayara ar-rijalu auratan nisa? Orang lelaki tengok aurat orang perempuan, ya Rasulullah. Nabi kata, ya Aisyah, tidak lagi wahai Aisyah. Semua orang akan sibuk dengan tanggungan masing-masing. Semua orang akan sibuk dengan diri masing-masing. Tuan-tuan tengok gempa bumi, adakah orang nak dukung anak? Kau dia tinggal anak? Dia tinggal anak. Tuan-tuan tengoklah gempa bumi di mana pun, di Turki kah, di Indonesia kah, di mana pun, dalam keadaan berjalan ni kita ni atas padang ni, kalau gempa bumi lah ni berselera, tak ada siapa akan capai beg tangan dia, tak ada siapa akan capai anak-anak kecil yang dia bawa pada malam ni. Pasal apa tuan? Pasal tiap-tiap orang sibuk untuk memikirkan hal masing-masing. Sebab tu Nabi kata, ya Aisyah, tak ada siapa dan nak tengok orang lain waktu tu. Kamu akan sampai ke padang mahsyar. Kumpulan pertama berjalan kaki. Jalan kaki ni kalau tak pakai slipper, sini pi Sungai Petani, terkoyak tapak kaki tu, berdarah-darah, merambu-rambu. Yang tu baru jarak daripada Krian ni nak pi ke Sungai Petani. Kalau jalan kaki tak pakai slipper, terpecah, terkoyak rapat tapak kaki kita, apatah lagi berjalan kaki ke padang mahsyar. Maka kita masing-masing ketika mana diberikan peluang oleh Allah, buatlah keputusan untuk menjadi di kalangan orang yang bertuah. Kerana kata Nabi, kumpulan pertama akan jalan kaki menuju ke mahsyar. Wasinfun rukbana, kumpulan kedua akan menunggang menuju ke padang mahsyar. Ada yang satu tunggangan naik seorang, ada yang satu tunggangan naik dua, ada yang satu tunggangan bergilir-gilir dengan 3 atau 4 orang. Alhamdulillah, yang naik binatang tunggangan ni, alhamdulillah, mereka lah golongan yang paling bertuah sekali, iaitulah golongan para nabi, golongan para rasul. Dan jangan risau, ada juga bukan nabi, bukan rasul, tetapi akan menunggang. Mereka ialah awliya Allah, kekasih-kekasih Allah. Kumpulan ketiga, cara ketiga menuju ke mahsyar, tidak ada pilihan keempat. Kata Nabi, sinfun, kumpulan ketiga, yamshuna ala wujuhihim, mereka berjalan dengan wajah mereka. Apabila Nabi kata berjalan dengan muka, sahabat pun pakat panjangkan leher. Semua tanya kepada Nabi dengan soalan yang tuan-tuan berlegar-legar di dalam fikiran tuan-tuan. Saya tahu mesti kita tanya soalan yang pertama, iaitulah soalan yang dilontarkan oleh para sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana mereka berjalan dengan muka? Maka Nabi pun tanya kat sahabat, siapakah yang membuatkan kalian berjalan dengan 2 kaki kalian di atas muka bumi satu ketika dulu?
Sahabat jawab, Allah. Yang membuatkan kita berjalan pada hari ini dengan menggunakan dua kaki kita ialah Allah. Nabi kata, Allah jugalah yang akan membuatkan satu kumpulan di padang mahsyar, yang akan berjalan ke padang mahsyar, mengheret, menghentuk-hentuk muka mereka di atas tanah untuk sampai ke mahsyar. Lalu terborai-borailah muka mereka, berdarah-darah, bersakit-sakitlah mereka, mengerang-ngeranglah mereka, walaupun belum lagi masuk ke dalam neraka Allah, akan tetapi sudah dihinakan oleh Allah untuk berjalan dengan mengheretkan muka. Tuan-tuan bayang, kita guna tangan pun jenuh sakit, guna muka. Kata Nabi, kata para ulama menghuraikan hadis ni, ulama kata itulah golongan-golongan yang kafir, yang tidak beriman dengan Allah. Akhir sekali kita pun jalan sampai di mahsyar. Tuan-tuan bayang, rumput tak ada, pokok tak ada, bukit tak ada, gunung tak ada, sungai tak ada, tasik tak ada, bangunan tak ada, langit tak ada, kosong. Di satu tanah yang luas, semua sampai. Ramai ada ustaz. Nabi pun jawab, betapa ramainya yang berdiri di padang mahsyar itu, sehinggakan bila kamu sampai di mahsyar, hatta la yajidal insanu illa mawdi'a qadamaihi, kita tidak akan jumpa kecuali tempat untuk meletakkan kedua kaki kita sahaja. Langkah setapak ke depan belaga orang, undak selangkah ke belakang belaga orang, bergerak selangkah ke kanan ke kiri belaga orang, berdirilah di tempat itu sahaja. Kadangkala di kanan kita ada binatang, binatang juga di mahsyar dan dihimpunkan oleh Allah. Tak nak dengar ustaz? Tak pernah dengar malam ni saya nak baca ayat Quran. Allah sebut dalam surah At-Takwir, bermula daripada ayat yang saya baca kat tuan-tuan tasad, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isharu uttilat. Ayat nombor 5 tuan-tuan lupa berhenti apabila Allah sebut wa idzal wuhushu husyirat. Ayat dia. Dan apabila binatang-binatang juga kami akan mahsyarkan mereka. Allahu Akbar. Sebab tu jaga elok, buat baik dengan binatang ada pahala, buat naya dan zalim kat binatang ada dosa. Ada orang buat baik dengan anjing, maka dia dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi. Ada orang buat naya kepada kucing, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ingat, binatang-binatang dimahsyarkan oleh Allah bersama dengan manusia. Jadi sesak tak boleh nak bayang. Mahsyar ni sesak yang tak boleh nak bayang. Allahu Akbar. Boleh jadi tak kita jalan-jalan berselisih dengan para Nabi? Ya. Boleh jadi tak kita berjalan lama di padang mahsyar berselisih dengan Firaun? Ya. Boleh jadi tak berjalan berselisih dengan jin? Ya. Bahkan kadang-kadang mungkin kita berjalan kita berselisih dengan iblis. Allah sebut dalam Quran. Tuan-tuan mungkin tertanya-tanya, ustaz, keluarga kami pergi mana ustaz? Ayah kami ke mana ustaz? Ibu kami ke mana ustaz? Anak-anak kami jadi apa ustaz? Itu soalan yang berlegar-legar di fikiran kita. Dalam keadaan kita berjalan menuju ke mahsyar dalam perjalanan yang panjang, Allah cerita dalam Quran bahwasanya kalian mungkin terserempak dengan ahli keluarga kalian.
Bila terserempak dengan ahli keluarga, kita akan buat apa waktu tu? Daripada jauh kita nampak mak kita, daripada jauh boleh jadi kita akan terserempak dengan ayah kita. Daripada jauh kadangkala kita akan terserempak dengan anak-anak kita. Kita baca Quran dalam surah Abasa, Allah cerita tentang berselisih di padang mahsyar, selisih ahli keluarga di padang mahsyar. Surah Abasa, hak mula dengan ayat Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tuan-tuan tengok ayat bawah sekali. Balik rumah buka Quran, renung balik Quran, cari cerita mahsyar, cari cerita kiamat, baru boleh baca Quran lama. Rupa-rupanya ayat berselisih dengan ahli keluarga ni ada dalam juzuk Ammah aja, juzuk 30, surah Abasa ayat 33 bawah sekali. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Kalian melihat di padang mahsyar itu abang, kakak dan adik kalian. Nampak tak? Berselisih tak? Berselisih kenapa? Lah abang, tengok belah ni nampak ujung sayup, nampak adik. Kita duk panggil dia sampai umur 20, adik sampai umur 25, duk adik situlah. Nampak sayup di mahsyar jauh, kita kata adik. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani wa ummihi wa abi. Ayat tu dulu. Tuhan kata di padang mahsyar kamu akan berselisih dengan adik kamu, abang kamu, kakak kamu. Wa ummihi wa abi. Kamu akan tengok ibu kamu. Kamu akan nampak kadang-kadang ayah kamu. Wa sahibatihi wa bani. Kadang-kadang kamu akan tengok isteri kamu. Boleh jadi satu orang ni dia berjalan, dia tak nampak siapa. Seorang boleh tak nampak. Mak dia tak nampak, ayah dia tak selisih, adik dia tak lalu tepi. Dia nampak siapa? Wa sahibatihi wa bani. Isteri, anak-anak. Dia nampak anak dia duduk depan, nampak. Dia tahu itu anak dia. Dia kenal kelibat darah dagingnya. Tapi dia buat apa? Allah cerita bila berselisih di padang mahsyar ni, nampak mak kita, nampak ayah kita, nampak anak kita, nampak abang kita, tak ada siapa nak tegur siapa. Hang dengan cara hang. Mana dia ustaz? Ni ayat ni Allah sebut likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Allah Rabbi. Ayat mahsyar ustaz yang tu, ya ayat mahsyar. Tuhan kata tak ada siapa nak tegur mak dia, tak ada siapa nak kelui ayah dia. Dia nampak abang dia, dia kata, abang, hang hari ni, hai hang. Abang tengok adik dia, abang dia kata, adik, hari ni adik, hai adik. Allah Rabbi. Tak ada siapa nak pegang tangan siapa, tak ada. Kita tengok mak kita jatuh berguling, kita tak kira. Kita pun waktu tu teruk dah. Allahu Rabbi. Akhirnya semua sampai di mahsyar. Ni cerita sampai mahsyar ni. Sampai dah. Bila sampai ni punya sesak. Tuan-tuan bayang ni, kita duduk di padang ni tak ramai sangat. Ni bukan mahsyar. Ni baru 1/100 penduduk sini. Tuan-tuan berdiri di mahsyar, tuan-tuan bayang tempat tuan-tuan berdiri sekarang ni. Tuan-tuan akan tengok tak kanan kiri? Mesti tengok. Kita berdiri di mahsyar nanti, kita mesti tengok kanan dan kiri, betul? Mesti tengok. Kita pun pandang ke kanan, tuan-tuan bayang.
Bila kita pandang ke kanan, kita nampak apa? Kita akan nampak sampai ujung sana. Kita tak tahu tang mana penghujung dia. Penuh dengan manusia, penuh dengan jin, penuh dengan syaitan, dan penuh dengan haiwan. Tuan-tuan, kalih belah kanan, tuan-tuan tak tahu tang mana ujung. Duk tengok sayur sampai sana, tak tahu tang mana ujung. Punya luar. Tuan-tuan palingkan ketika itu pandangan ke belah kiri, tuan-tuan tengok paling ujung, tuan-tuan tak tahu habis tang mana. Allahu Rabbi, luahnya mahsyar. Kita tengok ke belakang, ya Allah, tak tahu tang mana ujung. Subhanallah. Tapi bila tuan-tuan tengok depan, tahu tang mana penghujung. Pasal apa? Ni mahsyar. Bila kita tengok di hadapan, rupa-rupanya mahsyar ni, walaupun di depan kita orang ramai, cuma dia ada penghujung, iaitulah barisan hadapan akan dipenuhi dengan para rasul dan para nabi. Sebab tu dia ada penghujung di depan. Dan bukan sekadar para rasul dan nabi akan berdiri di depan sekali. Pasal apa di depan sekali kita nampak penghujung? Jawapan yang paling tepat sekali, pasal apa di depan padang mahsyar kita nampak penghujung? Sekali lagi Allah cerita dalam Quran, juzuk 30 saja, iaitulah Allah sebut waji'a yawma idzin bi jahannam. Ayat tu bukan wajah tu ayat lain. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin, ayat kedua kat tu. Saya tahu ramai tuan-tuan pernah dengar ayat tu, cuma kita tak tahu rupanya yang tu ayat mahsyar. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam. Apa dia tuan? Ketika mana penduduk mahsyar berdiri di atas madang mahsyar, dalam keadaan negeri mahsyar itu luas yang tidak nampak penghujungnya, di hadapan padang mahsyar itu akan dibawa dan didatangkan neraka jahanam. Tu rupanya di depan, pasal apa kita nampak neraka jahanam. Bila manusia dan jin tengok neraka jahanam, yauma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika mana mereka melihat neraka jahanam diseret datang, dibawa ke hadapan mahsyar, ketika itu kesemua manusia teringat setiap satu perkara yang dilakukan di atas muka bumi Allah. Teringat dah dulu sihir siapa? Teringat balik dosa lama dulu curi duit siapa? Teringat balik dosa lama dulu dia simpan geran yang sepatutnya bahagi sama-sama adik-beradik. Teringat dulu dosa lama dia ni duk di masjid surau, tapi dia yang duk menutup jalan untuk disebarkan agama Allah. Ya Allah, macam-macam. Mai habis ni dosa lama, mai habis. Siapa cerita? Allah cerita. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Jahannam, neraka jahannam. Neraka jahannam ini luas, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dalam gaungnya dilemparkan seketul batu satu zaman dahulu. Pada zaman Rasulullah, batu itu sampai di lantai neraka jahanam. Bila dengar pada zaman Nabi ada satu bunyi yang kuat, sahabat tanya, bom! Ya Rasulullah, bunyi apa? Nabi pun jawab. Nabi kata, batu itu satu ketika dulu dibaling daripada pinggir gaung jahanam, ditolak oleh malaikat, baru tadi sampai ke lantainya. Apabila neraka jahanam yang bentuknya bergaung diseret bawa ke depan penduduk mahsyar, penduduk mahsyar tak nampak gaung tu, dia hanya nampak api yang pecik keluar daripada gaung tadi.
apabila nampak api yang terpocik naik, kita tak tahu api itu macam mana. Al-Quran cerita kat kita semua, api itu satu percikannya adalah sebesar-besar istana. Hadis apa ustaz? Bukan hadis ni, ayat Quran terus. Tak payah tanya dah status dah. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Allahu Rabbi. Sesungguhnya api neraka Jahannam itu apabila ia memercikkan apinya, setiap percikan itu sebesar istana. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah percikan setiap satu itu sebesar istana? Nabi kata, ya wahai sahabat, bukan sahaja percikan itu sebesar istana, bahkan ada percikan-percikan Jahannam itu yang sebesar-besar bandar. Setiap kali api neraka Jahannam yang berada di hadapan padang mahsyar meletuskan percikan-percikannya yang berwarna hitam. Kalau tuan-tuan tanya, api dia warna apa ustaz? Ustaz tak boleh jawab. Api neraka Jahannam itu warnanya hitam. Pasal apa hitam ustaz? Pasal Allah cipta api neraka Jahannam bukan asalnya hitam. Allah cipta asalnya warna lain, kemudian dibakar 1000 tahun, dibakar 1000 tahun, akhirnya sehingga dia menjadi hitam dan tidak lagi dibakar oleh Allah kerana telah mencapai tahap yang paling panas. Tuan-tuan, yang paling panas, bila api dia hitam, percikannya juga hitam. Apabila percik dia naik ke atas manusia, makhluk-makhluk termasuk binatang yang tidak ada dosa pun tertunduk dan tertiarap di atas padang mahsyar. Kemudian mereka bangun semula. Sebab mahsyar ni kita berdiri ke duduk tuan? Duduk ni, duduk ramai-ramai macam ni ke berdiri? Berdiri. Wuquf baina yadayillah, berdiri di hadapan Allah pada mahsyar. Ketika itu matahari mula diturunkan oleh Allah bersama dengan kepanasannya, mengikut amalan masing-masing. Matahari main dekat betul ke ustaz? Jawapan dia betul dan benar. Matahari didekatkan dengan Allah, dengan kita, oleh Allah. Akan tetapi tahap kepanasannya, kata Rasulullah, tidak sama. Ada orang bila matahari main dekat dia panas. Panas itu membuatkan tubuh badannya berpeluh, dan peluh itu membentuk banjir di kawasan tempat dia berdiri. Banjir itu naik sampai ke buku lali dia. Hadis ni hadis sahih. Tuan-tuan, kita dengar awal-awal tuan-tuan, supaya kita buat persiapan. Ada orang punya panas dia sehingga kan peluh dia membentuk banjir di tempat dia berdiri. Fayablughul 'irqu ka'bayh, kata Nabi, sehingga peluhnya menenggelamkan dua buku lalinya. Ada di kalangan mereka yang peluhnya menenggelamkan lututnya. Ada di kalangan mereka yang peluhnya menenggelamkan pinggangnya. Ni Nabi duk sebut ni. Dan ada di kalangan mereka yang peluhnya di antara mulut dan hidungnya. Tang mana tuan? Kita pun tak perasan tang mana. Nabi sebut dalam hadis tu, iaitu kata para sahabat, Nabi meletakkan tangannya di antara mulut dan hidungnya begini. Buat macam ni. Nabi buat macam ni. Nabi kata ada orang yang panas sehingga kan peluhnya membanjiri tempat dia berdiri dan sampai di antara mulut dan hidungnya. Nabi tunjuk tangan, Allahu Rabbi. Tenggelam pun tak, selamat pun tak. Yang paling malang sekali ialah Nabi kata ada yang
berenang di dalam peluhnya sendiri. Ni hak tuan-tuan duk dengar cerita dulu ni, berenang dalam peluh. Ya, inilah yang dikatakan kepanasan di padang mahsyar, sehingga membuatkan tubuh badannya berpeluh, menenggelamkan badannya sahaja tempat dia tenggelam. Allahu Rabbi. Lama kau ustaz berdiri? Kata para ulama, tempoh paling minimum untuk berdiri di mahsyar, paling minimum bukan setahun, bukan 5 tahun berdiri tanpa makan dan minum. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kata para ulama. Tempoh yang paling singkat ialah 50,000 tahun berdiri di padang mahsyar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling singkat, paling minimum 50,000 sanah. Itu sebutan Al-Quran, 50,000 tahun. Berdiri buat apa ustaz? Berdiri kerana Allah suruh kita semua tunggu. Apa semua manusia buat ustaz? Semua orang berdiri. Adakah termasuk para nabi dan rasul? Ya, termasuk para nabi dan rasul. Tidak ada manusia yang bercakap. Binatang-binatang, lembu tidak mengembah, anjing tidak menyalak, harimau tidak mengaum. Semua diam di padang mahsyar. Para nabi dan rasul ustaz, orang-orang mulia, para nabi dan rasul juga diam. Lamanya berdiri. Kita lagi 10 minit ni, 10 minit habis. Tuan-tuan yang risau, mana nak kencing tu tahan sikit, nak habis dah. Tapi cerita dia panjang lagi. Nah, cumanya saya berhenti ke sebelah. Saya tahu semua kita nak balik sekejap lagi. Cerita dia jauh lagi tuan-tuan. Banyak lagi cerita mahsyar yang perlu dibongkarkan. Saya sebutkan kepada tuan-tuan secara ringkas. Kita pun berdiri sejak sekian lama. Semua orang tak tahan, termasuk para nabi dan rasul. Tidak ada yang bercakap. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Ketika itu bumi mahsyar hanya akan diterangi dengan cahaya Ar-Rahman. Bila dah berdiri lama, kita nak suruh siapa bercakap bagi pihak seluruh makhluk cakap kepada Allah. Tuan-tuan, kita nak pergi minta kat siapa? Maka bermulalah episod seluruh makhluk yang bernama manusia berjalan menuju kepada Nabi Allah Adam. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Kita pun pi kat Nabi Adam, ramai-ramai. Semua sebut kepada Nabi Adam, ya abana Adam, wahai ayah kami semua Adam, tidakkah kamu melihat kesengsaraan kami puluhan ribu tahun? Tolonglah bercakap kepada Allah bagi pihak kami. Kami dah tak tertanggung kesiksaan berdiri, wahai Nabi Adam. Lalu Nabi Adam pun menjawab dengan jawapan yang tidak disangka-sangka. Jawapan yang tuan-tuan dengar pada malam ini akan diulang di padang mahsyar oleh Nabi Adam alaihi salam. Kata Nabi Adam, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku tidak boleh memberi syafaat kepada kalian kerana dahulu aku pernah melakukan satu kesalahan kepada Allah. Tuan-tuan tahu umur Nabi Adam berapa? Di antara 940 tahun hingga 1000 tahun umur Nabi Adam. Hidup 940 tahun tuan-tuan yang dirahmati Allah. Berapa kali Nabi Adam buat kesalahan? Jawapannya sekali sahaja. Subhanallah. Ketika makan buah daripada pohon larangan. Dengan sekali kesalahan yang dilakukan oleh Adam alaihi salam, Nabi Adam kata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku tak boleh bagi syafaat kepada kalian sebab aku dulu pernah buat salah. Idhabu ila ghairi, pi ke Nabi lain.
Allahu Akbar. Nabi Adam kata apa? Pi Nabi lain. Subhanallah, manusia pun berjalan pi ke Nabi lain. Saya pendekkan cerita, kita pi ke Nabi Musa, kita pi ke Nabi Isa, akhirnya kita pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua manusia ramai-ramai pun berkata, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, wahai pesuruh Allah, berikanlah syafaat kepada kami. Sudah lama kami berdiri, kami tidak tertanggung lagi ya Rasulullah. Apabila sampai kepada giliran dan peluang terakhir, harapan terakhir umat manusia yang berdiri di padang mahsyar, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ana laha, ana laha. Setiap Rasul dikurniakan dengan doa yang mustajabah. Semua Rasul telah menggunakan doa itu kecuali aku. Maka hari ini aku ingin menggunakan doa itu. Ana laha, ana laha. Nabi kata, aku akan bagi syafaat, aku akan berikan syafaat. Maka Nabi pun melangkah beberapa langkah ke hadapan, sujud di bawah arasy Allah. Mungkin tuan-tuan tertanya, Ustaz, arasy ni macam mana? Nanti semua tengok. Saya pun tak tahu arasy macam mana, kursi macam mana, sirat macam mana. Bahkan mahsyar yang saya sendiri duk cerita berpuluh-puluh jam ini pun saya tak tahu macam mana. Kita akan menyaksikan bersama suatu hari nanti ketika Allah menghimpunkan kita. Nabi sujud di bawah arasy dengan sujud yang begitu lama, memohon kepada Allah. Ketika mana semua Nabi dan Rasul tidak lagi mampu memberikan syafaat, syafaat itu dinamakan sebagai syafaat teragung. Bukanlah untuk memasukkan manusia ke dalam api neraka, tetapi syafaat itu tuan-tuan kena ingat, untuk memulakan perhitungan kita seorang demi seorang. Baru nak mula perhitungan. Kemudian Allah pun makbul permintaan Nabi, dan akhirnya bermulalah perhitungan. Manusia pertama yang akan dipanggil di mahsyar ialah Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan ingat nama Nabi Nuh. Nabi Nuh namanya akan dipanggil nombor 1. Ustaz, Nabi-Nabi dan Rasul akan disoalkah di padang mahsyar? Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Kami akan tanya umat-umat Nabi, dan kami juga akan hitung para Nabi dan Rasul itu. Kena tanya. Nabi Nuh pun sampai ke hadapan. Selesai Nabi Nuh, Nabi Isa dipanggil. Selesai Nabi Isa dipanggil. Sehinggalah Rasulullah sekali lagi berada di bawah arasy Allah. Lalu Nabi SAW memohon kepada Allah dengan satu lagi pertolongan, dengan satu lagi permohonan yang membuatkan saya dan tuan-tuan semua pada malam ini di atas padang ini, kita merasakan betapa besar dan beruntungnya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila sekali lagi Nabi minta kepada Allah, ya Allah, dengan banyaknya bilangan manusia di mahsyar ini, ya Allah, Kau dahulukanlah umatku, ya Allah, kedepankanlah umatku, ya Allah, masukkanlah umatku terlebih dahulu ke dalam syurgamu, ya Allah. Lalu Allah memakbulkan permintaan kekasihnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu dipanggil di mahsyar, siapa-siapa di kalangan kalian umat Muhammad, sila tampil ke hadapan. Kembang tak kita waktu tu? Allahu Akbar, punya seronok main ke depan.
Kita mungkin tertanya-tanya, ya Rasulullah, ramai di kalangan umat kamu yang tidak pernah melihat kamu, kamu tidak pernah melihatnya. Bagaimana untuk kamu kenal umatmu di padang mahsyar? Nabi jawab, tuan-tuan, kata Rasulullah, sesungguhnya umatku sahaja, apabila mereka berjalan di padang mahsyar, anggota-anggota wuduk mereka akan bercahaya-cahaya. Allahu Akbar. Wajah mereka bercahaya, tangan mereka bercahaya, kepala mereka bercahaya, telinga mereka bercahaya, kaki mereka bercahaya, dan mereka lah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi lain tak cahaya, anggota wuduk mereka. Nabi kata, aku kenal apabila aku melihat, maka mereka adalah umatku. Betapa ruginya hari ini umat Nabi SAW, terutamanya yang berada di penghujung kepada penghujung usia ini, yang kebanyakan daripada umat Rasulullah meninggalkan salat. Bagaimana untuk Nabi mengenal mereka? Apabila mereka tidak dikenali oleh Rasulullah, mereka tidak akan mendapat syafaat Nabi SAW. Nama kita pun dipanggil seorang-seorang, tuan-tuan, mai ke depan. Timbang amalan kita, kita tengok pahala banyak, seronok. Buat pertama kalinya pahala akan dilihat. Saya nak berhenti dah, jangan risau, berapa minit saja lagi. Buat pertama kalinya kita akan melihat pahala-pahala dihimpunkan di tepi kita apabila nama kita dipanggil oleh Allah. Sampai giliran kita, Allah panggil kita, fulan bin fulan, taqaddam, ke depan. Timbang amalan, kita nampak pahala kita bergunung ganang. Seronok kita. Selama ni 40 tahun kita puasa tak pernah tengok pahala. 30 tahun duk tikam nombor ekor tak pernah tengok dosa. 5 tahun duk berzina tak pernah tengok dosa. 50 tahun baca Quran tak pernah tengok pahala. Buat kali pertama di mahsyar, kita tengok pahala dan dosa. Kita nampak pahala kita banyak, seronok. Sebab pahala ni diberikan oleh Allah lebih banyak daripada dosa kita. Tiba-tiba Nabi tanya sahabat, atadruna manil muflis? Hampa tahu tak apa sifat orang muflis? Sahabat kata, muflis ni orang yang tak ada dirham wala dinar. Duit tak ada, emas tak ada, perak tak ada. Nabi kata di mahsyar nanti, muflis ialah orang yang setelah ditimbang pahalanya, dia tengok pahala dia bergunung ganang. Puasa tak tinggal, semayang tak tinggal, haji pun pi, zakat bawa keluar, rajin sedekah. Tiba-tiba Nabi kata, main isteri dia kat belakang. Isteri dia kata, ya Allah, yang ni yang sedang kena timbang ni suami aku. 40 tahun kami hidup bersama, dia tak pernah ajak aku, ya Allah, untuk mengenal kamu, mengenalmu dan mengenal Rasulmu. Dia pergi kuliah seorang-seorang dia tak pernah bawa saya. Jenuh. Hak paling jenuh suami-suami, ayah-ayah. Hak semua bawah tanggungan. Orang perempuan jangan kata selamat lagi, ada lagi pak dia. Bila isteri main bagi tahu kepada Allah, ya Allah, aku berkahwin dengan dia 48 tahun. Tiap-tiap kali keluar aku pakai seluar, dia tak pernah tegur, ketat-ketat aku pakai. Aku nak ambil hari ni pahala 48 tahun. Tuhan kata ambil 48 tahun. Tuan-tuan, tinggal apa? Tinggal apa hak bergunung tadi? Yang tu baru isteri dia mai minta, belum anak sulungnya, belum anak keduanya, belum anak ketiganya. Dia tengok anak dia tak semayang,
4 orang anak dia di dalam rumah dia, 4 tak semayang, dia tak pernah tegur, dia seorang dia semayang. 4 mai minta, ya Allah, pak kami tak pernah tegur, kami tak semayang, kami nak mai tuntut ya Allah. Malaikat kata, ya Allah, pahala dia habis dah, nak buat macam mana? Allah Ta'ala jawab kepada para malaikat, ambil dosa anak dia, buh ke dia. Maka bermulalah kawan ni duk himpun dosa pula di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru bini mai claim pahala, habis terus. Belum lagi jiran yang dia buat sihir dengan jirannya, belum lagi jiran yang dia fitnah jirannya, belum lagi jiran yang tiap-tiap malam duk pasang lagu kuat sehingga mengganggu untuk jirannya beribadah. Berapa tahun duk berjiran? 32 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua benda Tuhan akan kira di padang mahsyar, termasuklah sebatang jarum yang dipinjam ketika mana kita hidup. Jaga-jaga tuan-tuan, jaga-jaga. Dengan orang lain jangan cari pasal, jangan ambil hak orang, jangan kata ke orang, jangan mengumpat orang, jangan tipu orang, jangan sakitkan hati orang lain. Kalau dosa dengan Allah, kita bangun tengah malam, kita menangis sepenuh hati, mengaku di hadapan Allah, dosa kami banyak ya Allah, kami bertaubat ya Allah, mulai esok kami nak qada solat ya Allah. Kalau malam tu mati, insya-Allah masuk syurga sebab dosa dengan Allah, Allah boleh ampun. Tapi kalau dosa nanya ke orang, ambil harta orang, memalukan maruah orang, menfitnah orang, yang ni berteriak di malam hari sampai terkeluar biji mata pun dosanya tidak akan diampunkan oleh Allah, sebab yang tu dosa dia dengan manusia lain, sehinggalah manusia itu mengampunkan kesalahannya. Moga-moga kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di padang mahsyar nanti dalam keadaan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pukul 11 lebih dah sikit, saya pun nak berhenti dah. Pagi esok ceramah dah. Ni nak balik sampai pukul 1, tidur pukul 2, pagi esok nak keluar pula. Jadi saya pun nak kena berhenti awal juga. Saya rasa sekadar itu dulu. Walaupun cerita tak habis lagi, tuan-tuan carilah tang mana-mana pula nak perhabis cerita tadi, no? Jadi moga-moga kita mendapat iktibar daripada apa yang saya sampaikan pada malam ni, untuk dijadikan panduan kepada diri saya dan kita semua. Semoga kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga bersama dengan ahli keluarga kita, bersama dengan ibu dan ayah kita, bersama dengan kawan-kawan yang kita sayang, bersama dengan seluruh saudara mara yang kita kenal, untuk sama-sama kita berhimpun dalam syurga, bersua muka dalam syurga, dapat redha Allah, melihat wajah Allah, berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.